Aslan mengeluh perlahan. Jam menunjukkan pukul 10 pagi, dan dia terperangkap di dalam bilik seminar yang agak dingin, menghadiri sesi wajib tahunan, demonstrasi keselamatan kebakaran, evakuasi, dan pertolongan cemas. Di hadapan, berdiri Encik Farid, pegawai keselamatan syarikat. Suaranya tenang dan berwibawa. "Selamat pagi semua," ujar Encik Farid, memulakan sesi. "Hari ini kita akan merangkumi 5 perkara penting: penggunaan alat pemadam api, sistem perlindungan kebakaran, laluan evakuasi, lokasi kawasan perhimpunan, dan kotak pertolongan cemas. Tujuan kita, supaya kita semua bersedia, sentiasa selamat." Aslan, yang baru 6 bulan bekerja di bahagian pemasaran digital, merasa sesi ini membuang masa. Dia lebih suka jika dia dapat menghabiskan masa itu membalas email. Encik Farid kemudian membawa kumpulan itu ke bilik simulasi berhampiran gudang. Di sana, sebuah kuali kecil yang mengandungi api terkawal sedang menyala. "Ini adalah sahabat Anda dalam menit-menit pertama kecemasan," kata Encik Farid sambil menunjuk ke arah alat pemadam api jenis serbuk kering. "Ada sesiapa yang ingat kaidah 4 langkah PES?" Aslan teringat melihat poster itu di koridor tetapi tidak pernah menghafalnya. Seorang juru teknik dengan berani ke hadapan dan mula mendemonstrasikan kaidah yang dipamerkan di skrin. Tarik pin keselamatan. Halakan muncung ke pangkal api. Picit pemegang untuk melepaskan agen pemadam. Dan sapu dari sisi ke sisi sehingga api padam sepenuhnya. "Ingat," tegas Encik Farid, "alat pemadam api mesti diletakkan di lokasi yang mudah diakses, tidak terhalang oleh perabot atau hiasan. Seterusnya, mereka bergerak melalui bangunan. Sistem perlindungan kebakaran kita berfungsi secara otomatik," terangnya sambil menunjuk ke siling. "Apabila pengesan asap mencetuskan penggera, ia juga mengaktifkan sistem pemercik di kawasan yang terjejas." Mereka berjalan pantas. Aslan kini melihat tanda-tanda hijau yang bercahaya, tanda keluar kecemasan dengan lebih jelas. Encik Farid menekankan bahwa dalam keadaan gelap, lampu kecemasan akan menyala, memastikan laluan evakuasi kekal jelas. Ketika tiba di pintu keluar kecemasan, Encik Farid menunjukkan peta evakuasi. "Jangan berhenti untuk mengumpul barang pribadi. Bergerak terus, ikut aliran, dan pastikan kawasan perhimpunan adalah destinasi terakhir Anda." Mereka semua keluar ke padang rumput di luar pejabat, jauh dari bangunan. "Ini adalah titik perhimpunan kita," kata Encik Farid. "Jadikan ia sebagai kebiasaan." Tepat selepas sesi latihan tamat, kumpulan itu kembali ke lobi. Aslan berjalan menuju dispenser air ketika dia mendengar suara ketakutan dari sudut rehat kaki tangan. "Tolong, tangan saya!" Seorang rekan sekerja, Syafiq, telah tersalah genggam pisau kotak ketika membuka bungkusan. Luka di lengan bawahnya kelihatan dalam dan berdarah dengan cepat. Kekecohan berlaku, orang ramai panik. Aslan, yang baru mendengar penerangan Encik Farid kurang 5 menit yang lalu, merasakan adrenalinnya melonjak. "Tapi, cari kotak pertolongan cemas," Aslan menjerit, sambil matanya mencari kotak putih dengan simbol palang merah yang ditunjukkan oleh Encik Farid tadi. Ia berada di dinding berhampiran lift. Dia berlari, mencapai kotak itu, dan membukanya. Dia teringat isi kandungannya. Sarung tangan, antiseptik, kain kasa steril, gunting dan pembalut. Syafiq, duduk dan angkat tangan awak, arah Aslan. Dia pantas menyarungkan sarung tangan getah. Ini adalah perkara pertama yang ditekankan oleh Encik Farid, melindungi diri daripada sentuhan cecair badan. Dia mengambil sekeping kain kasa bersih dan menekan luka itu untuk menghentikan pendarahan. Setelah pendarahan sedikit perlahan, Aslan membersihkan kawasan sekitar luka dengan berhati-hati. "Kita perlu pastikan tiada kotoran," bisiknya kepada Syafiq yang kelihatan pucat. Dia menggunakan antiseptik untuk membasmi kuman. Aslan kemudian mengambil kain kasa steril yang besar dan menutup sepenuhnya luka itu. Dia membalutnya dengan kemas menggunakan pembalut gulung dan menguncinya dengan pita perubatan. "Baik," kata Aslan, kini kembali tenang. "Luka dah ditutup. Kita kena hantar ke klinik sekarang untuk jahitan." Selepas Syafiq dibawa ke klinik oleh Encik Farid, Aslan berdiri di luar, memproses apa yang baru berlaku. Encik Farid kembali setengah jam kemudian dan menepuk bahu Aslan. "Kerja yang sangat bagus, Aslan. Anda bertindak pantas dan mengikut prosedur yang betul. Anda ingat mengapa kita mulakan dengan sarung tangan?" Aslan tersenyum kecil. "Untuk melindungi dari jangkitan silang, Encik Farid." Encik Farid mengangguk. "Itulah sebabnya kita adakan latihan. Keselamatan adalah tentang 3 pilihan utama: tahu cara memadam api kecil, tahu laluan keluar dan lokasi titik perhimpunan, dan tahu cara menggunakan kotak pertolongan cemas. Anda membuktikan bahwa 5 menit latihan yang membosankan itu
boleh menyelamatkan nyawa atau sekurang-kurangnya mencegah kecederaan menjadi lebih teruk, kata Cik Farid. Aslan tidak lagi menganggap latihan keselamatan sebagai pembajiran massa. Dia membawa pulang pengajaran yang jauh lebih berharga daripada email yang tidak dibalas. Dia mengulang dalam hati kata-kata penutup yang tertera pada screen sebelumnya, bersedia, sentiasa selamat. Terima kasih kerana menonton. Kisah tadi menunjukkan betapa pentingnya latihan keselamatan. Jangan lupa untuk tekan butang suka, kongsi video ini dan langgan saluran kami untuk lebih banyak kandungan bermanfaat. Kekal selamat.